Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isu kesesakan bagi urusan pasport di Jabatan Immigration dan Kerangka Luar Malaysia antara menjadi tumpuan dalam sidang Dewan Rakyat hari ini. Selain itu, antara perkara lain yang turut dibangkitkan ialah mengenai status aplikasi MySejahtera. Dan untuk perincian lanjut, terus bersama rakan setugas Mavati Ramaya yang membuat liputan di sidang Dewan Rakyat hari ini. Umar, apa yang boleh dikongsikan? Bela asing beberapa isu terus menjadi tumpuan dalam Dewan Rakyat hari ini dan antaranya adalah soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Muhammad Fuzi Ali sebentar tadi kepada Menteri Dalam Negeri mengenai langkah produktif dan progresif dalam mengatasi isu kesesakan yang serius bagi urusan pasport di Jabatan Kesihatan dan di Jabatan Immigration dan beliau ingin tahu sama ada Kementerian Dalam Negeri ingin mempunyai cadangan untuk membawa semula proses permohonan pasport secara walk-in iaitu secara terus di pejabat Immigration berbanding permohonan melalui dalam talian yang diaplikasikan baru-baru ini dan juga sama ada kerajaan akan menghapuskan sistem kuota harian bagi permohonan pasport. Menjawab soalan itu Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sebentar tadi memberitahu orang ramai sebenarnya boleh membuat permohonan secara walk-in dan bagi permohonan secara walk-in beliau memberitahu bahawa kerajaan komited untuk menyiapkan dokumen tersebut dalam 1 hari dan kita dengarkan dulu jawapan beliau sebentar tadi di Dewan Rakyat. Kita syorkan supaya permohonan itu dibuat secara atas talian. Datuk Dipertua, sepanjang tempoh pandemik COVID dan selepasnya sehinggalah hari ini kita telah keluarkan hampir 2.5 juta pasport. Daripada 2.5 juta pasport itu 45% adalah permohonan secara atas talian. Dia mengisi borang ikut syarat, ikut gambar yang berkualiti, dia isi dalam tak sampai 5 minit. Cuma pasport dia itu akan ambil masa untuk beberapa hari. Berbanding dia walk in, hari itu juga siap. Itu je beza dia. Jadi langkah proaktif, kita tambah masa bekerja, kita masih lagi benarkan dia walk in, kemudian kita juga committed untuk permohonan yang walk in ini siap dalam 1 hari. Dalam pada itu menyentuh mengenai isu kesesakan di laluan pintu utama negara di KLIA terutamanya, Datuk Seri Saifuddin memberitahu bermula sekarang, mungkin petang ini beliau akan membuat pengumuman di mana pintu automatik yang sebelum ini hanya dikaskan kepada rakyat Malaysia akan dibuka kepada kepada pelancong dari negara-negara berisiko rendah seperti Singapura, Brunei, New Zealand dan juga dari kumpulan G7. Dan isu itu dengan itu kesesakan di laluan utama KLIA akan dikurangkan. Dan selain itu soalan yang dikemukakan oleh Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin E. Lee Win turut menjadi mencuri tumpuan dalam Dewan Rakyat hari ini di mana beliau ingin mengetahui pelan KKM Kementerian Kesihatan untuk mengoptimumkan penggunaan aplikasi MySejahtera. Dan menjawab soalan itu Timbalan Menteri Kesihatan Luka Nisman Awang Sauni berkata, hasil rundingan Kementerian Kesihatan dengan syarikat MySejahtera, sendiran berhad kedua-dua pihak telah mencapai 5 persetujuan dan antara persetujuan itu adalah kontrak bagi perolehan pengurusan aplikasi MySejahtera secara rundingan terus adalah untuk 2 tahun di mana ia akan berakhir pada 31 Mac 2023 dan kesemua model di bawah aplikasi MySejahtera adalah milik kerajaan dan kita dengarkan dulu jawapan beliau sebentar tadi. Hak milik aplikasi dan data MySejahtera yang meliputi hak harta intelek, kod sumber bagi modul-modul yang telah dibangunkan serta data, jenama dan logo MySejahtera adalah milik kerajaan. Kerajaan mempunyai hak penuh ke atas penggunaan platform MySejahtera melalui lesen platform kekal perpetual license dengan izin tanpa sebarang kos walaupun kontrak tidak dilanjutkan atau sekiranya kerajaan membuat keputusan melantik pihak lain untuk mengurus aplikasi MySejahtera dan kerajaan boleh menguruskan pembinaan modul-modul tambahan dengan menggunakan lesen ini bagi sebarang keperluan daripada segi pendigitalan kesihatan awam tanpa sebarang sekatan.
Selain itu, Ahli Parlimen Shah Alam Azil Yusof pula meminta Menteri Sumber Manusia untuk menyatakan inisiatif kerajaan bagi membantu pekerja ekonomi gig selain cabaran dihadapi untuk memberi atau mewajibkan jaminan perlindungan insurans bagi sektor itu. Dan antara soalan lain yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Setiu Syaharizul Kilnan Abdul Kadir yang turut mencuri tumpuan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini, di mana beliau meminta Kementerian Pembangunan Kerajaan untuk menyatakan perbezaan antara syarikat kredit komuniti dan juga Alung berlesen, di mana syarikat kredit komuniti ini sebenarnya yang diselia oleh Kementerian terbabit dianggap sebagai alung berlesen yang mengenakan faedah tinggi sehingga 18% kepada peminjam wang segera. Dan selain itu, soalan sesi soal jawab hari ini bermula dengan bersambung dengan perbahasan rang Undang-Undang Belanjawan 2023, dan saya kira itu sahaja perkongsian saya dari Dewan Rakyat pada ketika ini. Kembali ke studio, terima kasih. Baiklah, terima kasih Humawati Ramayah langsung dari Parlimen.